Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Abdul Hakim bin Mat Johari. Pengarah saya adalah Prof. Mandia Dr. Muhammad Hanif Mat Saad. Jadi saya akan membentangkan poster saya pada hari ini yang bertajuk Reka Bentuk dan Fabrikasi Modul Pertanian Vertikal untuk Penghuni Bandar. Pada agenda pertama iaitu Astrap, di mana menanam tanaman sayur-sayuran ni di kawasan yang mengalami pembandaran apabila penambahan bangunan dan ruang perniagaan, kawasan pertempatan dan peningkatan sistem dan jaringan pengangkutan akan mengalami cabaran kerana tidak memiliki ruang yang sesuai dan terhad. Jadi tujuan pendidikan ini adalah untuk membangunkan modul penanam vertikal yang sesuai di dalam unit perumahan apartmen, utamanya apartmen kos rendah. Bagi mencapai objektif tersebut, kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti ciri-ciri dan keperluan teknikal yang sesuai bagi model tanaman vertikal. Oleh demikian, 5 reka bentuk akan dibangunkan dan akan melalui perancangan yang berperingkat dan menggunakan alat seperti perisian inverter untuk mendapat gambaran dan dimensi yang lebih jelas bagi pembandingan dan pemerhatian untuk pemilihan model. Ini juga untuk merancang sistem penanaman yang optimum bagi mengatasi kekangan yang dihadapi yang dihadapi untuk penanaman vertikal di dalam unit perumahan ni. Setelah itu, setelah pemilihan dilakukan, fabrikasi dan pengujian model penanaman vertikal yang terbaik di antara 5 itu akan dihasilkan. Beberapa teknik yang akan digunakan pakai untuk mendapatkan kualiti pemilihan yang terbaik seperti QFD, Product Design, PDS dan TIZ. Seterusnya kita akan masuk pengenalan, di mana penggabur bandar ni berpotensi untuk mengekalkan permintaan makanan yang meningkat di kota dan samping itu menyediakan gizi makanan yang seimbang bagi penduduk. Selain meningkatkan kesihatan, penanaman vertikal ini juga dapat menambah kualiti hidup dan meningkatkan kesejahteraan rumah bagi penghuni. Pendidikan ini bertujuan untuk mengembangkan reka bentuk yang dapat diterapkan dalam tipologi bangunan yang padat dan modul yang mampu milik. Seterusnya akan pergi kepada pemasaran kajian, di mana kajian yang pertama, oleh kerana populasi sentiasa meningkat dan kawasan pertanian berkurang, permintaan bekalan sayur akan dijangka terus meningkat mengikut peredaran waktu. Yang kedua adalah kebanyakan unit perumahan tidak memiliki ruang yang sesuai untuk menanam, terutamanya kawasan yang perumahan kos rendah dan pasir puri, di mana mereka tidak mempunyai ruang pribadi ataupun balkoni yang sesuai. Yang kedua adalah kebanyakan modul yang sedia ada mempunyai harga yang tinggi, tidak optimal dari sudut ruang dan lebih disasarkan kepada industri pertanian. Jadi masuk pada objektif. Objektif untuk kajian ini adalah mengenal pasti ciri-ciri keperluan teknikal yang sesuai untuk modul tanaman vertikal bagi unit perumahan yang padat. Yang kedua adalah untuk mereka bentuk 5 modul penanaman vertikal yang memenuhi ciri-ciri teknikal yang diperlukan serta memenuhi aspek estetik yang boleh diterima pengguna untuk kegunaan mereka di dalam kediaman mereka. Dan yang ketiga adalah memfabrikasi dan menguji modul penanaman vertikal yang terbaik daripada modul-modul penanaman vertikal yang dihasilkan. Saya akan masuk dalam metodologi, di mana
Metodologi ini menunjukkan catat objektif bagi kajian saya. Pertama adalah yang utama adalah untuk membina modul penanaman vertikal dan terbahagi pada 4, iaitu prestasi, kesesuaian, keselamatan pengguna dan estetik. Di mana dalam prestasi, modul ini haruslah meyakinkan, berfungsi dengan baik, mempunyai keberkesanan dan mudah dikendalikan. Dalam kesesuaian, modul ini harus mesra pengguna, sesuai di pasaran, memanfaatkan ruang di mana ruang keluasan modul itu digunakan dengan optimal, mudah difahami dan mampu milik. Yang ketiga adalah keselamatan pengguna, di mana kestabilan struktur. Modul ini harus dari rangka yang stabil. Dan keempat adalah keselamatan geometri, iaitu bucu-bucu yang berguna untuk mengalami kemalangan. Yang keempat adalah sifat estetik, iaitu mempunyai kekemasan dan seharusnya tiada mengalami kebocoran. Pendapatan atlet yang tertutup dan reka bentuk mudah alih, ringan dan kemas. Sebenarnya metodologi yang sebenarnya akan masuk pada kutipan data, di mana tinjauan data ini terdiri daripada 10 soalan pilihan dan 10 soalan skala. Tujuan ini untuk mendapatkan responden daripada penghuni untuk melihat untuk improvement, untuk penambahbaikan dalam modul ini. Jadi kutipan ini dijalankan di Perumahan Iris Apartment, iaitu kawasan kajian saya, dari April hingga Mei 2021. Yang kedua adalah penggunaan fungsi kualiti QFD, di mana setelah mendapat resume, selepas dapat kuesioner itu, saya mengambil certain point untuk membuat QFD, dan seterusnya TIZ, di mana TIZ ini untuk saya mencari kawasan yang dapat cari area di mana yang saya boleh mengimprovekan produk saya. Ajar ini menunjukkan penggunaan QFD, mana saya mencari persamaan di mana berlaku pencanggahan antara unsur daripada pelanggan dengan unsur daripada fungsi kualiti. Jadi melalui teknik ini saya akan melakukan screening. Seterusnya keputusan bagi kajian ini. Suara pelanggan daripada saya mengambil poin daripada pelanggan, mana modul haruslah boleh menanam pelbagai jenis tumbuhan. Yang kedua, mudah alih, tidak berkarat dan senang dibersihkan. Yang ketiga, mempunyai jangka hayat yang panjang. Dan keempat, kukuh dan kemas. Daripada suara pelanggan itu, saya melakukan QFD, masuk dalam gambar yang seperti yang lepas, yang ini. Dan saya melakukan TIZ, di mana TIZ masalah TIZ juga berlaku apabila unsur kelebihan yang tidak dapat
yang dapat dikesan wujud dalam sebuah sistem dan saling berkaitan antara satu dengan sama lain. Bagi menyelesaikan masalah tersebut, TIZ telah diperkenalkan sebagai salah satu kaedah yang sangat efektif dalam pemecahan dan penyelesaian masalah. Jadi untuk saya mengambil untuk modul penanaman vertikal ini, perhatian utama untuk susunan bekas tanaman yang boleh mempengaruhi ruang yang digunakan dan kuantiti yang seram bagi sayur dan tanam. Pencegahan modul penanaman vertikal adalah jika saya menambah bukti bekas untuk tanaman, ia meningkatkan jumlah tanaman, tetapi ia menggunakan ruang yang banyak di dalam rumah. Jadi ini adalah contoh penambahan dan menambah burukan keluasan objek pegun dan mampu milik. Sebenarnya masuk kepada spesifikasi reka bentuk reka bentuk produk. Saya mengambil 10 elemen. Itu 10 elemen dalam huraian produk. Yang pertama adalah pelanggan, yang kedua adalah saiz, tiga adalah bahan reka bentuk, 4 pemasangan, 5 berat, 6 kos produk, dan 7 penerimaan, 8 keselamatan, 9 ergonomi, dan yang terakhir adalah estetik. Untuk hasil untuk tulisan juga, di mana 5 konseptual design yang telah saya melukis berdasarkan PDF ini. Pertama adalah modul indoor yang modul yang portable, itu punya saiz yang kecil saja. Yang kedua adalah yang memfokuskan kepada jumlah tumbuhan, jumlah tanaman yang banyak. Yang ketiga adalah memfokuskan tumbuhan yang berjala. Yang keempat adalah untuk lebih kepada tumpuan estetik. Yang kelima adalah tumbuhan yang mempunyai ketinggian yang tinggi. Jadi selepas daripada konseptual design ini, saya akan melakukan screening untuk pemilihan model yang terbaik. Kesimpulan bagi kajian ini yang dapat saya simpulkan adalah kemajuan objektif. Objektif pertama, saya telah menyelesaikan, di mana saya telah mengkaji sistem yang sesuai, menyelidik kekurangan yang dihadapi untuk penanaman vertikal di unit perumahan padat. Dan objektif kedua juga saya telah penuhi, di mana saya telah mereka bentuk 5 konseptual model bagi model yang mempunyai sistem teknikal yang diperlukan untuk penanaman vertikal ini. Dan objektif yang ketiga 10%, di mana memfabrikasi dan menguji model saya masih dalam proses, mana saya telah membeli barang tapi belum sempat untuk masuk bengkel lagi. Jadi ini adalah pesan kerja-kerja bengkel saya. Pindaan bahan 33% dengan proses pembinaan, di mana saya telah membuat rangka utama. Dan analisis 17%, di mana analisis akan dilakukan, antara analisis yang akan dilakukan adalah analisis pan air untuk melihat mengenai kebocoran dan fungsi yang baik. Analisis percayaan, di mana penerimaan pokok untuk menerima percaya, dan analisis ketahanan model, di mana model ini haruslah menjadi ketahanan yang baik sepanjang digunakan. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.